Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para penonton sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebanyak-banyaknya, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita hidayah dan taufik, dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesihatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan umur yang panjang itu dapat kita jadikan sebagai kita menambahkan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bawa ke akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Dan juga tidak lupa kita banyakkan berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan asbab junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah, maka dengan sebab beliaulah bertungkus lumus menyampaikan ajaran Islam yang suci ini, sampailah kepada kita hari ini di akhir zaman, kita sama-sama mengamalkan Islam itu. Alhamdulillah. Maka dikisahkan bahawa Rasulullah SAW ini adalah seorang manusia yang paling mulia di seluruh alam ini, bahkan seorang makhluk yang Allah jadikan yang paling mulia di seluruh alam semesta ini. Hinggakan bukan setakat para sahabat yang merindui baginda, bukan setakat para tabi'in, tabi'in, ulama-ulama amilin, ulama-ulama yang saleh, umat-umat Nabi Muhammad SAW yang merindui baginda, bahkan termasuklah juga tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, hewan-hewan dan binatang-binatang yang lain amat merindui Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahawa di zaman Rasulullah SAW, seperti mana yang diceritakan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, di zaman dahulu peringkat awal Islam, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid itu daripada pokok-pokok kurma ataupun pokok-pokok tamar, dijadikan atap-atap masjid itu daripada pelapah tamar, dan tiangnya daripada batang-batang pokok kurma ataupun batang-batang pohon tamar, dicampur dengan tanah liat, dijadikan sebuah masjid. Maka setiap kali Nabi Muhammad SAW berkhutbah, menyampaikan ajaran Islam ini kepada para sahabat, maka Nabi Muhammad SAW akan berdiri dan sambil menyandar di batang pokok kurma. Tetapi oleh kerana perkembangan Islam, alhamdulillah, ketika itu semakin ramai, semakin banyak, maka ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya, maka ada di kalangan para sahabat yang tidak nampak baginda kerana ramainya yang hadir di majlis itu. Maka salah seorang sahabat mencadangkan kepada Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, supaya beliau mencadangkan supaya dibuat satu mimbar yang baru, yang agak tinggi, supaya Nabi Muhammad SAW dinampak oleh seluruh yang hadir ketika itu. Maka cadangan sahabat itu, cadangan Sayyidina Abu Bakar itu diterima oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya para sahabat semua bergotong royong untuk membuat mimbar yang baru, tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam. Maka dibuatlah mimbar itu daripada kayu, dan dibuat dengan kayu, dan ada 3 anak tangga. Mimbar itu dibuat daripada kayu dan 3 anak tangga. Sebab itu sekarang ada masih masjid yang menggunakan mimbar seperti mana mimbar Nabi Muhammad SAW menggunakan 3 anak tangga. Maka ketika mimbar telah siap dan Nabi Muhammad SAW pun suka dan seronok, gembira dengan mimbar itu, maka ketika Nabi Muhammad SAW menggunakan mimbar itu untuk berkhutbah menyampaikan ajaran Islam, maka kedengaranlah suara tangisan yang agak pelik. Kedengaranlah suara tangisan yang agak pelik dari sesuatu arah. Bukan setakat Rasulullah yang mendengarnya, bahkan semua para sahabat pun
keheranan dari mana kedatang suara seperti orang menangis teresak-esak, dan dalam riwayat hadis itu seperti suara unta yang menangis kehilangan anak. Suara yang sedih, syahdu, ya, yang memilukan, terdengar di satu arah. Maka Nabi Muhammad SAW bila memandang dan melihat ke arah suara itu, maka turunlah Nabi Muhammad SAW, dan ternyata suara itu, tuan-tuan, para penonton sekalian, datang daripada sebatang kurma yang telah usang, yang selama ini kurma itu dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersandar, ya, ataupun Nabi Muhammad berdiri di situ sambil memegang pokok kurma itu. Maka pohon kurma itulah yang menangis. Subhanallah, Maha Suci Allah, menangis teresak-esak pohon kurma itu, menangis. Dan dikatakan dalam hadis seperti seekor unta yang kehilangan anak, menangis terseduh-seduh. Subhanallah. Maka lantas Nabi Muhammad SAW datang. Diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad menyapu-nyapu, ya, menyapu, membelai batang pohon kurma itu. Lantas Nabi Muhammad SAW, wahai pohon kurma, apakah kamu ingin aku jadikan sebagai dinding masjid ini, dan kamu akan terus hidup subur, berakar, ya, dijadikan sebagai dinding masjid ini? Apakah kamu, ataupun kamu mahu aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu dijadikan salah satu pohon di syurga, dan daripada buah kamu itu dapat dimakan oleh para kekasih-kekasih Allah di syurga? Subhanallah. Maka bila mendengar ucapan Rasulullah itu, pohon kurma itu memilih yang kedua. Kata pohon kurma, ya Rasulullah, aku lebih suka dijadikan sebahagian daripada pokok di syurga, dan buahku akan dimakan oleh kekasih-kekasih Allah di dalam syurga. Subhanallah. Maka lantas Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menanam batang kurma ini, mengkuburkannya. Dan Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya kurma ini, ya, bahan pohon kurma ini lebih mencintai akhirat daripada dunia. Sesungguhnya kurma ini mencintai dan merindui Rasulullah SAW. Dalam hadis itu mengatakan bahawa Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, bukan setakat ketika Rasulullah membaca khutbah, ya, di atas mimbar yang baru dia menangis, bahkan bila terdengar orang yang mengaji Al-Quran ataupun orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun turut menangis. Subhanallah, hebat, ya. Bayangkan wahai para penonton sekalian, kalaulah sebatang pohon kurma yang telah usang itu pun menangis merindui Nabi Muhammad SAW, ya, apakah kita sebagai umatnya tidak merindui Nabi Muhammad SAW? Sebab itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai hamba Allah, sekiranya pohon kurma itu pun merindui Rasulullah, betapa lagi kamu, kita semua ini, kitalah yang sepatutnya lebih merindui Rasulullah SAW, kerana kita adalah manusia juga seperti Rasulullah SAW. Wahai para penonton sekalian, marilah kita sama-sama memperbanyakkan salawat Nabi Muhammad SAW, memperbanyakkan bacaan salawat Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahawa kita ini merindui Nabi Muhammad SAW. Dan di antara ciri-ciri orang yang merindui Nabi Muhammad SAW, yang pertama, mengikut ajaran Islam sepenuhnya, tidak meninggalkan sunnah-sunnahnya, dan yang ketiganya, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, teruskan berselawat, kerana banyak kelebihan orang yang sentiasa berselawat dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara kelebihannya adalah mendapat syafaat ketika berada di padang mahsyar nanti, ketika di akhirat,
ya, yang tidak ada sesiapa yang dapat membantu kita melainkan amal kita dan syafaat baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak lagi kelebihan-kelebihan orang yang berselawat, di antaranya dapat memurahkan rezeki, ya, dapat menghindarkan penyakit dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup sebagai itu tazkirah kita pada kali ini. Moga-moga kisah ini dapat memberi suri tauladan. Moga-moga kisah ini dapat memberi suri tauladan kepada kita semua, dan marilah kita sama-sama amalkannya, ya. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.